Maka dalam hadis ini Nabi SAW memberikan isyarat setiap orang kena berfikir bagaimana untuk beramal untuk diri dia sendiri. Kena fikir. Bukan saya yang mula-mula sebut benda ni, zaman Zakbar sebut dah. Zakbar pernah jadi penulis di sini. Dia sebut dah amalan bergantung dengan diri sendiri. Maksudnya kita kena fikir macam mana kita nak beramal untuk diri sendiri. Tak berpada hanya kita mengharapkan orang lain. Saya sebut benda ni lama, tapi tak berubah nampaknya, kena sebut lagi. Orang Melayu bergantung harap dalam bab agamanya dengan orang-orang agama. Bukan tak boleh nak bergantung harap, tapi tengoklah. Beli kereta baru bawa jumpa ustaz untuk ustaz jampi. Beli rumah baru jumpa ustaz untuk ustaz buat upacara tolak bala. Nak kenduri pun kena panggil ustaz. Ustaz tak datang, ustaz sakit perut, lambat sikit, lambat kenduri mula. Sebab tak ada siapa nak baca doa. Tapi duk tuduh orang tak baca doa ni dia dulu. Tengok. Sombong tu geng-geng muda ni, tak nak baca doa. Tapi dia tak tahu orang tu mungkin berdoa dalam solat. Dia lebih pandai berdoa kepada Allah daripada orang yang menuduh orang yang sombong tak berdoa ni. Tu kalau imam dalam kampung meninggal dunia, nak cari imam baru bukan main susah. Sebab apa? Sebab nak cari orang yang boleh baca doa bahasa Arab yang panjang-panjang, Said A dan Said B. Tahu Said A, Said B? Sebab dia ada potong tengah-tengah tu dengan Al-Fatihah. Susah nak cari. Sebab apa? Sebab dia tak berani nak berdoa tu. Bukan tak boleh nak bawa solat. Solat zuhur bukan susah nak jadi imam. Sebut je lah Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Tapi dia bukan fikir yang tu, dia fikir wawasan jauh. Dia kata lepas ni nak doa, aku nak baca apa? Tu yang dekat RNR semua solat seorang-seorang tu. Semua buat solat sendiri-sendiri, cari dinding. Dia cari dinding. Kita pun masuk Allahu Akbar. Dia lari ke depan. Sebab saya imam ni lari ni. Takut. Dia tak menerima penumpang. Ini yang berlaku dalam masyarakat. Ini yang diajar. Ini yang perlu diubah. Bukan kita tak benarkan mereka bergantung pada ustaz, tapi tengok macam mana cara pergantungan itu. Kalau dia tanya ustaz tentang hukum hakam agama, okey, it's okay. Tanya. Benda yang simple dalam agama, setiap orang boleh buat. Kerana setiap orang akan bertemu dengan Allah, membawa amalan dia. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyamah laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Tidak ada di antara kamu melainkan kesemuanya akan berbicara dengan Tuhan daripada hari kiamat, yang mana tidak ada di antara dia dan Tuhan dia penterjemah yang boleh menterjemahkan. Tak ada. Dia akan bercakap sendiri dengan Tuhan dia. Dia akan berinteraksi dengan Tuhan dia. Dia akan membawa diri dia dengan amalan yang pernah dia buat. Maka sebab tu bermula daripada hari ini tuan-tuan, kita kena berfikir macam mana nak menyelamatkan diri kita dengan amalan kita. Saya tak kata amalan saya bagus, tak. Tapi kita berfikir dan kita berusaha. Kita didik generasi supaya mereka boleh independen. Mereka boleh berdiri di atas kaki sendiri dalam perkara-perkara yang perlu untuk mereka buat sendiri. Mereka berdoa kepada Allah, merintih kepada Allah. Tak perlu tunggu imam nak buat qiyamul lail munajat, tak perlu. Boleh solat qiyamul lail secara berjamaah, tapi tang doa dan munajat itu mintalah daripada Allah.
di antara 7 orang yang dijamin akan dapat naungan di padang mahsyar, antaranya apa? Wa rajulun zakarallaha khalian fafadat aina, kata Nabi. Lelaki, seorang lelaki yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sunyi-sunyi, sendiri-sendiri, fafadat aina, maka matanya berair, mengalirkan air mata. Menginsafi diri, muhasabah diri. Kita fikir tentang amalan kita, kita buat apa yang kita mampu untuk diri kita. Jangan hanya mengharap pada orang lain. Ingat kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada habuan balasan bagi seseorang itu melainkan apa yang telah dia usahakan untuk diri dia.